nafkah. Baik, dalam bab nafkah itu kewajipan asal adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Ini keperluan asas. Ingat, kita pun perlu ingat juga, keperluan asas kita, setiap manusia, itu adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini yang dibagi tahu oleh pencipta kita. Kalau tiba-tiba kita rasakan periuk tu satu keperluan, itu kena cek balik. Sebab keperluan kita 3 tu je. Kalau tiba-tiba kita rasakan handphone satu keperluan, itu kena cek balik. Dia mungkin dia jadi keperluan atas sebab, tapi kalau kata tak ada benda tu kita mati, itu tidak kan? Sebab yang asas ni maknanya kalau tak ada mati kan? Jadi keperluan asas kita adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan itulah yang wajib disediakan oleh suami. Yang sebenarnya bila hari ni dunia akhir zaman ni, kita tak nampak macam mana yang kata kenapa Allah bagi suami yang bertanggungjawab buat benda tu, sedangkan perempuan pun ada duit sendiri. Sebab hari ni kita melihat ketiga-tiga unsur tadi, ketiga-tiga keperluan tadi hanya boleh disediakan dengan duit. Pada hakikat asalnya ketiga-tiga benda ni, kalau nak faham betul ni, tengoklah cerita zaman dulu-dulu. Zaman cerita apa contoh kalau kita filem-filem zaman dulu lah, jenis ayah dia keluar ke hutan cari kayu api, tu cerita apa? Rasa zaman Piramli pun tak dah. Batu belah batu bertangkuk. Boleh. Mak dia masa siap masak ikan terbakul, dia pun keluar masuk hutan kan. Baik, tapi tu tak ada ayah. Tapi tak apalah, situasi zaman tu lah yang maknanya tak pakai duit kan? Tak pakai duit. Dan pakaian, makanan dan tempat tinggal hanya boleh disediakan dengan tenaga kan? Maknanya kat situ orang lelaki lah yang memang confirm boleh masuk hutan. Perempuan ada banyak risiko kan? Belum cerita masalah takut. Dia bukannya jumpa harimau baru takut, dengar bunyi harimau takut dah. Tu masalah. Jadi sebab tu dia tidak ada keupayaan, kemampuan secara basicnya. Jangan bayang cari duit memanglah zaman membuatkan kita semua layak ataupun mampu untuk cari duit. Tapi kalau kata untuk tenaga, itu memang Allah bagi lelaki. Jadi masuk hutan cari pergi tangkap haiwan buruan kan. Jadi bakat-bakat nak memburu ni pun ada pada lelaki kan. Nak berkuda, nak memanah, nak main pakai lembing, nak tangkap ikan, semua tu tenaga lelaki. Maknanya pekerjaan asal untuk mencari makanan tu pekerjaan nelayan. Kita tengok nelayan super majority lelaki. Apa kata super majority, hampir tak ada perempuan kan nelayan. Kemudian pemburu pun kita biasa dengar kisah-kisah raja dan sultan yang keluar pergi berburu, isteri tunggu kat rumah kan, tunggu hasil buruan kan. Pergi sumpit burung kan, pergi tangkap burung tu kan, dan sebagainya, tu dalam bab makanan. Kemudian tempat tinggal pada asalnya membina rumah tu sendiri. Nak bina rumah memang laki lah punya tenaga. Perempuan kita kata, saya nak katakan tak ada, tak boleh, sebab dalam dunia ni pasti ada. Cuma jarang sangat-sangat ada perempuan jadi buruh binaan. Jadi buruh binaan tu lah asalnya pada menyediakan rumah. Makanan, rumah dan pakaian pun sama juga. Pakaian kan asal-asal kita dibuat daripada mungkin daripada daun-daun kering kan, daripada kulit-kulit binatang satu ketika dulu. Dan itu lelaki yang mampu untuk menyediakan. Baik. Jadi adakah sebenarnya perlu bagi duit? Kita pernah sebut sebelum ni, perlu bagi duit sekiranya isteri melakukan pekerjaan yang bukan tanggungjawab dia sebagai isteri. Baik, apa dia pekerjaan wanita yang bukan tanggungjawab dia sebagai isteri? Itulah kerja bibi, kerja engineer kebersihan kat rumah tu kan, kerja nursery, jaga anak. Itu semua bukan tanggungjawab seorang isteri. Jadi bila dia buat benda tu, dia memasak, dia cuci rumah, kemas rumah, sapu lantai, jaga anak, apa lagi, jahit langsir, pasang langsir, susun sofa, susun katil, pasang cadar, segala-galanya kerja-kerja yang melibatkan tenaga. Kalau isteri tu buat kat rumah, maka suami wajib bagi duit. Wajib, itu dalam mazhab Syafi'i. Wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sekiranya isteri tu dari kecil biasa ada bibik, maknanya dia jenis mak bapak dia memang ada bibik. Jadi kalau perempuan tu dari kecil biasa ada bibik, maka suami wajib menyediakan bibik kepada isteri. Kecuali isteri mengatakan tak payah. Jadi dia bukan kata tunggu isteri kata nak bibik baru cari bibik, tak.
Bila dia kahwin dengan isteri yang biasa ada bibik sejak kecil, dia wajib sediakan bibik, kecuali isteri kata tak payah. Situasi dia macam tu, sama dengan nafkah. Bukan tunggu isteri minta. Sebab kewajipan nafkah kan Allah yang wajibkan, bukan manusia. Bila Allah yang wajibkan. And banyak suami dia tunggu isteri dia minta. Dapur habis barang apa tak. Sebenarnya kewajipan maknanya tak perlu tunggu dia minta, dia kena bagi. Kecuali isteri kata tak payah. Jadi akan berubah bila isteri kata tak payah. Bukannya tunggu isteri minta. Akhirnya kadang-kadang isteri yang jenis tak suka minta duit ni, tak biasa minta duit, akhirnya satu konsep apa yang sedang suami tu buat ialah mendidik isterinya suka meminta-minta. Itu pendidikan yang salah. Yang keduanya apa yang dia lakukan adalah dia akhirnya merasa isteri dia suka minta-minta. Padahal isteri dia hanya minta apa yang wajib je. Dia tak minta lebih daripada tu. Isteri yang suka minta-minta ni termasuk yang suka minta beli benda yang lebih daripada keperluan. Tapi kalau minta duit beli beras, minta duit beli sayur, minta duit beli lauk, itu bukan minta-minta. Tapi masalahnya banyak suami yang tak bagi kalau tak diminta. Jadi akhirnya isteri malah lah nak minta, kerja. Banyak isteri yang bekerja sebab tu. Sebab susah, malah nak minta duit. Kita bukannya tak ada kelulusan, kita pun boleh kerja. Jadi kadang-kadang ada suami yang perlu, maknanya kalau terjadinya macam tu, seorang suami dia perlu muhasabah diri dia. Sejauh mana dia telah mencukupkan nafkah, mencukupkan keperluan rumah, mencukupkan tanggungjawab dia, nafkah, mendidik dan juga melindungi. Isteri pula kalau dia dikatakan degil, dia pun kena muhasabah. Kenapa? Jadi masing-masing tu ada muhasabah masing-masing. Maksudnya tadi adakah wajib untuk dibagi duit? Ya, wajib sekiranya isteri melakukan kerja-kerja selain daripada tanggungjawab dia. Cuma kalau bercakap dengan isteri ni, kita ingatkanlah bahawa kurangkan daripada menuntut hak berbanding dengan kita melaksanakan tanggungjawab. Lebih fikir tentang tanggungjawab kita. Sebab mungkin dari satu sudut yang lain, kita tanggungjawab kita sendiri tu ada kekurangan. Jadi anggaplah yang kita buat lebih tu, kan, kerja-kerja rumah yang bukan kerja kita, itu adalah sebagai menampung tanggungjawab kita yang kurang. Ibaratnya macam solat sunat lah. Kenapa kita buat solat sunat? Sebab mungkin solat wajib kita tu ada yang kurang. Jadi kita tambah dengan amalan-amalan sunat, untuk menampung balik yang kewajipan tadi. Baik. Jadi di sini kita kata tanggungjawab asal wanita dalam sejarah, kita tahu seindah dan secukup, selengkap mana pun keperluan ataupun kita kata kemewahan yang didapati diperolehi oleh Nabi Adam AS, tetap sahaja tanpa adanya wanita dia merasa ada yang tak lengkap. Dan itulah fitrah lelaki yang ada sehinggalah akhir zaman. Maknanya Allah ciptakan software lelaki tu macam tu. Bila tak ada isteri, dia rasa hidup dia tak lengkap. Walaupun hari ni kita tengok ada lelaki yang tak kahwin, tapi mesti ada sebab. Kalau lelaki tak kahwin tu, sama ada dia nak jaga mak dia, ataupun dia pernah sangat kecewa, dia mesti ada masalah. Tapi kalau perempuan tak kahwin, itu normal. Maksudnya kalau suami dah meninggal, dia tak kahwin lagi. Sebab memang Hawa boleh hidup tanpa Adam. Dan dia memang dari asal penciptaan dia tu, memang Adam bukan diciptakan untuk melengkapi hidup Hawa, tak. Hawa yang dicipta untuk melengkapi hidup Adam. Jadi Adam lah yang bersungguh-sungguh mencari Hawa ketika diturunkan ke dunia, sampailah akhirnya jumpa di Jabal Rahmah melalui perjalanan dari India sampai Jabal Rahmah. India sampai Jabal Rahmah tu jauh. India sampai Mekah, itu jaraknya lebih kurang macam India sampai Malaysia. Kalau tengok peta tu, nampak ke? Mana dia? Ni Malaysia. Malaysia. Lepas tu ni India. India ada luas ni India. Mekah sini. Tengah India ni tengah. Ni Malaysia. Ni India. Ni Mekah. Jadi dari India ke Mekah. Mekah, Jabal Rahmah lah. Jabal Rahmah tu di Saudi. Saudi kawasan ni, Arab ni. Ni semenanjung Arab. Dari India ke semenanjung Arab, sedangkan Hawa hanya berjalan dari Jeddah ke, cek je lah, kita kata kalau dalam peta ni satu dot je dia jalan, banding dengan Adam jalan dari sini sampai sini.
Perjalanan yang sangat jauh, yang bukan takat 4-5 kali ganda, tapi rasa berpuluh kali ganda lah. Salah satunya tu bukti Allah memberikan tenaga, tenaga, kemampuan, langkah panjang istilahnya. Kita pun kalau anak lelaki, kita tengok langkah dia panjang. Kalau hilang tu dah susah dah kita nak cari. Tapi kalau anak perempuan tak pergi mana lah. Situ-situ je lah langkah dia. Dia tak pergi mana. Itu kan satu hikmah. Maknanya suami ada kewajipan melindungi isteri. Jadi Allah bagi wanita ni langkah dia tak panjang, supaya kalau isteri dia hilang, suami dia tahu nak cari kat mana. Tapi kalau kita lah suami hilang, tak tahu nak cari mana. Kadang-kadang boleh jadi dah sampai Siam dah. Sampai Siam dengan tak dengan siapa-siapa. Langkah dia panjang, dan itu perjalanan yang sangat mudah bagi dia. Dan dari sudut tanggungjawab, kita tak perlu pun cari dia. Bukan tanggungjawab kita menjaga dia. Tanggungjawab lelaki menjaga diri dia sendiri. Tapi menjaga perempuan itu tanggungjawab lelaki juga. Jadi maknanya secara fitrahnya yang itu, dan maknanya kita perlu fahami betul-betul lah. Buatlah apa pun kerja kat luar, itu semuanya sunat. Kewajipan kita yang dalam rumah. Dan wanita memang diciptakan sebagai makhluk rumahan. Memang kita tu apa-apa rumah lah, rumah bersatu lah. Jadi kalau Allah bagi kemampuan, kita tak macam laki, sebab kita diciptakan untuk menjadi makhluk rumahan. Duduk dalam rumah tu lah. Tanggungjawab kita pun dekat rumah tu semua. Basicnya semua kat rumah tu. Jadi maknanya kita kena perfectkan kita punya tanggungjawab dalam rumah. Setelah tu, bila ada sebahagian wanita yang ada kemampuan lebih untuk lebih banyak beramal, kita boleh teruskan dengan amalan-amalan lain, termasuk bekerja. Jadi jangan sampai bekerja sehingga mengabaikan rumah tangga. Ni kadang-kadang ada ibu-ibu yang bila dah bekerja, anak-anak dia biar. Tu kan yang bila meeting anak datang kena marah. Biasa gitu, anak tu kena marah. Maknanya lebih utama meeting. Itu yang kadang kita susah nak menyeimbangkan. Kita bukan nak kata mak yang marah anak dia datang meeting tu, anak dia kacau meeting online ni, maknanya mak yang tak baik. Tak, kita tak mau cop macam tu. Cuma macam mana kita sendiri tu. Kita sendiri tu macam mana keadaannya supaya dalam keadaan kita bekerja tetap juga seimbang dengan anak-anak yang berada di bawah tanggungjawab kita sebagai cikgu sekolah. Cikgu sekolah ni dia selalulah bersama anak tu. Macam mana cara nak handle tu perlu difikirkan. Kena masuk dalam list job kita dalam kepala. Tak boleh kita masuk job list kita tu hanya kerja pejabat.